kelebihan lain juga ialah apabila kita melakukan satu benda, maka kita nak redha. Kita nak redha suami. Benda yang kita nak ialah kita nak redha suami, kerana dengan redha suami itulah kita boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena buat yang sebaik mungkin. Ketika mana Sayyidatina Fatimah, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu datang Sayyidina menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Ali. Dia bagi tahu dengan Rasulullah, wahai ayanda, aku ingin kahwin, maksudnya nak berpoligami, nak kahwin lain dah. Nak kahwin lagi satu, maksudnya nak menduakan Fatimah dengan perkahwinan yang baru. Maka pada ketika itu Nabi sangat marah kepada Sayyidina Ali. Sebab apa? Dia kata, kalaulah kamu hendak mengahwini yang lain selain daripada Siti Fatimah, maka ceraikanlah Sayyidatina Fatimah. Barulah boleh kahwin lain. Sedangkan cerai itu adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dihukum dia harus, tapi Allah Taala benci. Allah Taala tak bagi perkataan cerai itu disebut, perkara cerai itu berlaku. Tetapi kalaulah perceraian itu boleh membawa kepada manfaatan, maka hukumnya diharuskan, tapi Allah Taala tak suka. Jangan kita menghampiri perkataan cerai. Orang perempuan macam mana pun jangan sebut perkataan cerai. Jangan minta cerai kepada suami. Walau macam mana dalam keadaan bebanan, tekanan, ujian pun. Tapi kalaulah sampai tahap kita perlu, maka kita ada saluran-saluran yang telah disusun atau dalam undang-undang Islam. Maka carilah jalan di penyelesaian itu supaya kita ini tidak lari daripada syariat Allah SWT. Jadi bila mana Sayyidina Ali minta untuk dia kahwin lain tu, maka Nabi kata, sesiapa yang menyakiti Fatimah, dia sama seperti mana menyakitiku. Jadi apa hebatnya Sayyidatina Fatimah ni, sehingga Nabi SAW suruh Sayyidina Ali ceraikan Fatimah kalau dia nak berpoligami. Apa dia? Iaitu Fatimah ni dia seorang isteri yang memulakan kehidupan dia, khidmat dia hanya untuk suami. Dia buat sungguh, dia bagi sungguh khidmat dia kepada suami dia dengan sepenuh hati jiwa raga. Bayangkan daripada gandum dikisar, jadi tepung, diuli, kemudian jadi roti, jadi makanan kepada Sayyidina Ali. Kita sekarang ni tak sampai tahap nak boleh buat macam tu. Nak makan roti, kita boleh pergi kedai, beli roti gardenia saja. Dapat juga pahala. Tetapi nak dibandingkan khidmat kita sepenuhnya bermula daripada awal sampai ke akhir itu, maknanya kurang dari sudut khidmat kita yang sepenuhnya kepada suami. Jadi Nabi kata Sayyidatina Fatimah ni adalah seorang isteri yang sangat solehah. Dia dah buat yang terbaik dia untuk suami dia. Jadi kenapa perlunya Sayyidina Ali nak cari orang yang lain lagi daripada orang yang sebaik Fatimah? Tidak ada sebab yang memerlukan bahawa dia ni perlu berpoligami, cari orang lain. Sedangkan Fatimah ini adalah sebaik-baik isteri. Jadi apa yang kita nak sebut di sini ialah, kalaulah seorang isteri itu dia boleh melaksanakan tugas, dia cuba buat yang terbaik, dia berkhidmat kepada isteri, kepada suami dia dengan penuh ketaatan. Jadi satu benda yang tak sepatutnya lah untuk suami dia itu menduakan dia. Jadi pesanan Rasulullah SAW, kalaulah kamu dapat seorang isteri yang solehah, maka isteri solehah itu hendaklah dijaga dengan sebaik-baik mungkin. Dan kita ni nak diiktiraf sebagai isteri solehah ni, kadang-kadang kita buat yang terbaik dah, tapi suami kita kadang-kadang tak menghargai apa yang kita buat. Kita masak, kadang-kadang dia rasa dia tak sedap, dia komplain lagi kita tak sedap kita masak, kan? Jadi kita dah buat dah yang terbaik untuk dia, tapi kadang-kadang dia masih lagi tidak melihat kita, tidak menghargai kita. Ada sesetengah wanita itu dia diuji dengan suami yang tak menghargai dia. Jadi kita kembali kepada konsep asal.
kita buat bukan untuk kita dihargai. Tak apalah kita tak dapat penghargaan manusia. Kalau suami kita tidak menghargai kita, yang penting Allah tahu apa yang kita buat supaya segala apa yang kita laksanakan itu diiktiraf di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun suami kita tidak mengiktiraf kebaikan kita, Allah Ta'ala mengangkat kedudukan kita dan mengiktiraf kebaikan kita, dan janji ke syurga itu tetap ada. Sebab apa? Sebab Allah itu sentiasa melihat pergerakan hamba-hamba, apa yang dia buat. Walaupun benda itu tersembunyi dalam hati. Jadi kita nak buat sesuatu, kita niat, saja aku buat ni untuk dapat redha Allah. Jadi bila kita nak redha Allah, ketika mana kita tidak dihargai, tidak dilihat, tidak dipandang oleh makhluk, tidak dilihat oleh manusia, maka kita tidak ada masalah. Sebab apa? Yang kita kehendaki adalah redha Allah. Yang kita kehendaki ialah pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang sentiasa mengharapkan redha Allah ni, dia akan selalu tenang. Walaupun dia tidak dihargai, walaupun dia dicaci, walaupun dia diberikan ujian-ujian tekanan oleh manusia. Okey, baik.